Mana mungkin kamu letak Pak Wan Zalim jadi penasihat parti Islam, penasihat kepada 4 negeri kamu. Tapi sebab Haji Hadi pun sama macam Mahathir, dia pun mudah lupa. Yang dia ingat, dia boleh berkawan dengan sesiapa saja asalkan orang itu musuh dengan Anwar Ibrahim. Itu yang jadi ni. Benda yang dia pendam begitu lama, busuk hati dia kepada Anwar tu dia pendam lama, saudara. Sehingga zaman almarhum Fadil Noor ada, dia tahan. Lepas tu almarhum Tok Guru Nak Aziz ada, dia tahan. Sebab dia tak mampu nak berdepan dengan Tok Guru Nak Aziz. Dulu almarhum Fadil Noor berapat pula dengan Anwar. Dia diamlah, tak kata apa. Dia tak berani dengan Ustaz Fadil Noor. Dia tak berani. Lepas tu nak tunggu Ustaz Fadil Noor tak ada. Meninggal Ustaz Fadil Noor. Oh, Tok Guru Nak Aziz ada pula, mempertahankan Anwar Ibrahim. Sampai peringkat Tok Guru kata apa? Layanlah Anwar Ibrahim seperti mana kamu layan aku. Ini pernah keluar daripada mulut Tok Guru Nak Aziz. Tok Guru Nak Aziz pernah kata apa lagi? Anwar ni apa salah dia? Dia memang layak jadi Perdana Menteri. Dia ada kebolehan. Dia pernah pamerkan kebolehan dia. Ini keluar daripada mulut Tok Guru Nak Aziz. Dan orang inilah masih ada, dia jadi tak boleh buat apa. Dia cuba test pengaruh dia. Saya nak bagi tahu orang PAS ni. Saya nak bagi tahu walau-walau ada kat sini. Puasa tak batal puasa. Kalau saya cerita tentang kemungkaran PAS, tak batal puasa. Tak kurang pun pahala puasa. Jadi tak payah sebut dah sini puasa ke tidak, tak payah. Itu sebab tu nama dia Tazkirah Politik hari ni. Cerita tentang sejarah politik PAS ni. Saya tak menambah, saya tak mengurangkan pun. Kamu boleh saman saya kalau saya kata betul. No, saya tunjuk muka. Saya bukan jenis nak bersusuk. Jambang ni boleh buang lah. Ada arwah Tok Guru Nak Aziz. Ketika itu Haji Hadi tak mampu nak berbuat apa-apa. Dia cuba nak test pengaruh dia. Antara dia kuat ke pengaruh Tok Guru Nak Aziz kuat. Dia cuba. Apa yang dia buat? Tahun 2008. Waktu itu dia cuba mengadakan, dia panggil UG, Unity Government. Cuba nak bawa PAS secara pintu belakang, berunding dengan UMNO ketika itu, zaman Pak Lah Perdana Menteri. Tanpa melalui pengetahuan Mursyidul Am PAS. Tok Guru Nak Aziz tak tahu. Buat berunding belakang. Dia, Haji Hadi, Ustaz Nasruddin Maisa, waktu itu timbalan Presiden PAS, Ustaz Tosan Ali, lagi siapa lagi? Adalah 2-3 orang ni. Puak-puak yang nak bersama dengan UMNO ni. Masa tu UMNO kerajaan. UMNO waktu tu jadi gadis pingitan. Kan? Jadi kegilaan orang lah. Kerajaan. Kan? Biasa tu. Jadi nak bergunding dengan UMNO. Itu yang tiba perkataan UG dulu. Kajian perpaduan bersama UMNO. Dia bermula nak cuba di negeri Selangor. Sebab Perang Raya 2008. Berpakat dengan UMNO supaya PAS jadi Menteri Besar di Selangor. Membentuk kerajaan bersama dengan UMNO, tendang PKR dengan DAP keluar. Itu perancangan dia di Selangor. Rundingan dia dengan Pak Lah. Jadi tak jadi? Nasib baik tak jadi. Sebab apa tak jadi? Sebab di antara orang yang berunding itu, salah seorang dia adalah YB Khalid Samad. YB Khalid Samad tidak bersetuju. Dia silap orang lah dan antara wakil tu YB Khalid Samad. Hasan Ali, Nasruddin Maisa, YB Khalid Samad, jadi seorang lagi yang berjumpa dengan kepimpinan UMNO Selangor dan Pak Lah juga. Untuk nak macam mana rampas Selangor. Kita bentuk kerajaan PAS sama dengan UMNO di Selangor dan kita buang PKR dengan DAP. Walau waktu itu Pakatan Rakyat lagi PAS waktu itu. Tapi dia sanggup nak tendang PKR dengan DAP ni. Siapa punya dia? Hadi Awang. Tak berjaya tak? Tak berjaya. Sebab Khalid Samad waktu itu ada di situ. Dan Khalid Samad adalah orang kepercayaan, orang kuat Tok Guru Nak Aziz. Dan bila benda ini berlaku, Khalid Samad ceritakan perkara ini kepada Tok Guru Nak Aziz. Mengamuk orang tua tu. Kerana Haji Hadi cuba nak khianat rakan dalam Pakatan Rakyat. Tahun 2008, saudara.
Dia tak puas hati. Apabila gagal di Selangor, dia tak puas hati. Tahun 2009. Dan selepas itu, setelah gagal usaha nak sabotaj, nak khianat kerajaan negeri Pakatan Rakyat di Selangor, Haji Hadi tak puas hati. Rancang satu lagi, iaitu mana? Di Perak. Di Perak. Sepatutnya mereka tidak boleh ganggu kerajaan Perak. Sebab apa? Menteri Besar Perak waktu itu PAS, Wabi Nizar. Kenapa kamu nak ganggu lagi pemimpin kamu ni, Menteri Besar ni? Sepatutnya Wabi Nizar tidak boleh jadi Menteri Besar. Bukan tidak boleh, tidak selayaknya di situ. Sebab dalam DUN negeri Perak ketika itu, selepas Pilihan Raya 2008, yang banyak kerusi menang dalam Pakatan Rakyat ketika itu adalah DAP. DAP paling banyak kerusi. Yang kedua siapa dia? PKR. Dan yang ketiga PAS. Tetapi DAP tidak menawarkan diri dia sebagai Menteri Besar. Sebab DAP ni yang korang tuduh-tuduh sangat ni, ya, nak merentah lah, jadi Perdana Menteri lah, anti Melayu lah. DAP ni jenis orang yang baca Perlembagaan Undang-Undang Tubuh Negeri Perak. Dia tahu bahawa dia bukan Melayu, dia bukan Islam. Dia tidak boleh jadi Menteri Besar. Sebab itu DAP tidak mencalonkan nama orang dia sebagai calon Menteri Besar, walaupun dia kerusi banyak. DAP tidak mencalonkan orang dia. Tapi DAP menyerahkan keputusan untuk nak melantik siapa Menteri Besar, diserahkan kepada pengurusi Pakatan Rakyat waktu itu, Anwar Ibrahim. Terserah pada Anwar lah nak pilih sama ada Menteri Besar itu daripada PKR yang dapat nombor 2 terbanyak ataupun PAS. DAP berkecuali walaupun dia kursi banyak, sebab dia tidak boleh letak dia sebagai calon Menteri Besar. Dia tahu Undang-Undang Tubuh Negeri Perak. Maka persaingan ketika itu adalah PKR dengan PAS. PKR nombor 2 kursi terbanyak, ketiga PAS. Tetapi bagi Anwar Ibrahim, dia bukan mementingkan parti dia sendiri. Ni sikap Anwar dalam politik, kebijaksanaan dia dalam politik. Dia tidak ada, kata orang tu, penting kepada diri dia atau parti dia, tetapi dia penting kepada rakyat. Dia tengok dah, walaupun kursi yang kedua terbanyak PKR itu adalah PKR, tetapi calon-calon PKR itu Anwar tengok satu persatu. Tidak ada yang boleh jadi Menteri Besar. Ada bekas postman, ada bekas ni yang tak ada, tak boleh nak jadi Menteri Besar, calon PKR itu. PAS pula dia tengok jumlah kursi sedikit, tetapi dalam jumlah kursi sedikit itu ada seorang engineer yang boleh berbahasa Melayu dengan baik, berbahasa Inggeris dengan baik, boleh berbahasa Cina dengan baik, dan difahamkan ada banyak bahasa antarabangsa yang ditahu oleh engineer Nizar ini, Wabi Nizar. Dia seorang engineer. Jadi bila tengok antara PKR dengan PAS, siapa yang layak Menteri Besar, Anwar tidak melihat kepada orang parti dia. Walhal boleh jadi letak wakil PKR jadi Menteri Besar. PAS oleh kata apa? Pasal PKR nombor 2 tertinggi, menang kursi DUN. Tetapi bagi Anwar, bukan masalah parti. Tapi kalau aku letak orang PKR yang Menteri Besar, yang tak boleh menjadi Menteri Besar, yang tak boleh mengurus negeri, yang jadi mangsa adalah rakyat Perak. Yang jadi mangsa adalah rakyat. Oleh kerana nak bagi rakyat Perak ini ditadbir dan diuruskan dengan baik, kena ada Menteri Besar yang baik, yang berketerampilan, yang cerdik. Maka sebab itu Anwar membuat keputusan meletakkan calon PAS, ya, Adun PAS, Wabi Nizar sebagai Menteri Besar Perak. Maka Wabi Nizar akan sumpah Menteri Besar Perak, dan disokong oleh DAP sepenuhnya. Sebab DAP tak ada masalah, sebab ini pilihan Anwar Ibrahim, pengurusi Pakatan Rakyat. Sepatutnya waktu itu orang PAS bersujud syukur. Patutnya puji, Alhamdulillah, walaupun kami bukan parti yang banyak kerusi, bukan kami parti PAS DUN tak ramai, kami adalah parti yang tercorot mempunyai jumlah kerusi di Perak, tetapi adun kami jadi Menteri Besar. Sepatutnya bersyukur. Tapi apa yang berlaku, saudara? Tak bersyukur, malah tamak. Tamak. Perancangan Haji Hadi selepas itu adalah untuk bergabung dengan UMNO Perak. Dia tak habis-habis nak cari UMNO ni waktu itu. Cari UMNO di Selangor gagal.
Nak berunding dengan UMNO Selangor. Nak khianat PKR dengan DAP. Gagal sebab ada Khalid Samad waktu itu tahu perancangan itu. Dan perancangan itu terdedah. Maka lupakan Selangor, dia nak buat kat Perak pula. Berunding dengan UMNO Perak supaya PAS dengan UMNO membentuk kerajaan dan meninggalkan PKR dengan DAP di Perak. Atas alasan dia kata, kalau benarkan Pakatan Rakyat memerintah Perak, dia kata yang kontrol nanti adalah DAP. Walaupun DAP bukan menteri besar, tetapi DAP mempunyai kerusi yang banyak. Atas alasan itu dia kata, kita singkirkan PKR dengan DAP, ayuh UMNO, kita bersama PAS, kita memerintah Perak. Sampai ke tahap itu tamaknya mereka, saudara. Sedangkan kuasa dah ada di tangan mereka. Mereka menteri besar bawah Pakatan Rakyat. Tetapi tak cukup. Tak cukup. Sebab apa? Sebab dengki. Selagi kalau boleh dia nak bersama UMNO juga, tak mahu bersama parti Anwar Ibrahim. Inilah Haji Hadi. Dia benci dengan Anwar ni bukan baru, saudara. Lama dah. Dia dah nak bergabung dengan UMNO tu bukan kerana dia percaya kepada UMNO tu baik sangat dulu, tetapi kerana benci dia kepada Anwar. Bukan kerana dia percaya sangat UMNO dia baik sangat. Dia tahu kisah Mali itu, jika sebanyak Barisan Nasional terlibat, pemimpin UMNO terlibat dalam peristiwa Mali, selain daripada diri dia sendiri. Dia tahu ISA itu pernah memenjarakan anak Tun Guru Nik Aziz. Nik Adli pernah dipenjarakan bawah ISA. Dia tahu kezaliman itu berlaku di bawah pimpinan UMNO. Dia tahu UMNO itu macam tu dulu. Tetapi dia sanggup di Selangor nak bersama dengan UMNO, nak buang PKR dengan DAP. Di Perak nak bersama dengan UMNO, nak buang PKR dengan DAP. Sebab apa? Sebab PKR dengan DAP ini ada manusia yang bernama Anwar Ibrahim. Ini yang Haji Hadi tak mau lihat. Sampai hari ini, saudara, saya yakin kalaulah Anwar ni tidak berpolitik sekarang, katalah Anwar itu hari dah keluar penjara, dia tak nak berpolitik, dia bersara, contoh. Dia duduk rumah, main anak cucu je. Kalau Anwar, saya percaya Mahathir pun bersara, Haji Hadi pun bersara dalam politik. Mahathir pun akan bersara, nak umur 100 tahun dah, berjalan pun 3 surrender, saudara. Haji Hadi pun sama, walaupun Haji Hadi tu sebaya umur dengan Anwar. Tengok Anwar berjalan, tengok Haji Hadi berjalan. Kalau tidak, kita letakkan Anwar sini sebelah, Haji Hadi sebelah, buat garisan, suruh dia berjalan. Siapa? Tak berlari. Suruh berjalan. Siapa sampai ke depan? Nak tengok. Umur sama. Saya rasa menang Haji Hadi. Sebab apa menang? Sebab dia ulama. Ulama mesti menang. Dalam perlombaan jalan kaki nanti, dia ulama. Mesti malaikat akan tolong dia, malaikat akan tolak belakang dia supaya dia laju daripada Anwar. Dia mesti menang. One on duduk tepi padang tu akan bertakbir. Takbir Tuan Guru, jalan laju Tuan Guru pun jalan. Kan? Mesti menang pasal dia ulama. Tuhan akan tolong dia, malaikat akan tolong dia. Umur sama. Tapi betul, kalaulah Anwar tak masuk politik, Mahathir dah lama dah bersara. Apa lagi dia nak cari? Dah jadi Perdana Menteri 22 tahun, dah jadi Perdana Menteri 22 bulan. Haji Hadi pula apa lagi dia nak? Dah pernah jadi menteri besar walaupun sepenggal di Terengganu. Dah pernah jadi menteri walaupun menteri makan gaji buta. Ahli parlimen dah bertahun dah. Apa lagi dia nak? Bersara je, pencen jalan. Tapi kenapa mereka bergiat sekarang ni? Kenapa mereka masih berpolitik sekarang ni? Walaupun berjalan pun bertongkat, berjalan mangkak rangkak, berjalan 3 selender, tapi masih gagah. Sebab apa, saudara? Sebab ada manusia bernama Anwar Ibrahim ini. Lagi laju Anwar berjalan, kalau kita lihat, ya, lagi berdegup laju kencang-kencang, jantung dalam tubuh Mahathir ni. Sebab tu dia bergele-gele dengan jadi pergi AJN. Gele-gele, saudara. Dia pakat dah dengan jadi Hadi. Saya masuk, hang duduk luar. Saya masuk dulu AJN, hang duduk luar, hang hantar Anwar, kata Mahathir. Saya masuk dulu, hang Hadi, hang lepas Hadi duduk luar, hang pulun Anwar, kata Mahathir. Mahathir masuk AJN. Kejap lagi Hadi pula
dia dah hantar manual macam-macam lah, Madani bukan Islam dah, Israel lah, apalah, pumpang. Dia pun dah sakit jantung. Dia pula dah masuk AJN. Dia bagi tahu Mahathir. Ente keluarlah Mahathir, bagi anak pula masuk. Anak-anak berehat pula. Ente duduk luar, hantam dah Anwar. Macam tu. Dia bergele-gele lah berdua tu. Ikut shift. Aku masuk AJN, kau keluar hantar Anwar. Kau masuk, dia keluar hantar Anwar. Itu je. Sampailah Benjamin mampus. Habis Zul, sia-sia puasa. Kalau saya buat kerja macam ni, kalau kata sia-sia puasa, kan, tentulah yang mendengar pun sama juga sia-sia puasa. Jadi bagi anda yang mendengar ni, bahawa anda yakin bahawa tazkirah saya dalam sesi penerangan dan penyedaran ini tidak membatalkan puasa, tidak mengurangkan pahala puasa, sebab ianya perkara da'i, dakwah. Sebab kalau tidak disedarkan walaun mereka akan berada dalam kejahilan. Wajib bagi kita yang tahu ini, yang tahu kisah ini, yang tahu cerita ini, menceritakan kepada walaun supaya mereka tidak terus berada dalam kejahilan. Maka saya mengharapkan amalan saya dalam bulan Ramadan ini mendapat pahala berlipat kali ganda, saudara. Dakwah tazkirah bukan sahaja hanya bercakap tentang haid dan nifas. Tazkirah agama usrah ke apakah bukan hanya bercakap tentang berjunub ataupun berjima ataupun doa junub, doa jima. Kena juga cakap pasal politik, sebab umat Islam di negara kita ni rosak kerana adanya orang agama yang menggunakan politik, mereka menunggang agama. Ini kena jaga hati-hati, saudara. Ini kena jaga hati-hati. Berapa ramai puak-puak penunggang agama ini, saudara. Yang sebenarnya Islam ini agama bukan untuk ditunggang. Islam ini agama untuk kita amalkan, untuk kita yakini, kita imani dan kita amalkan, bukan untuk ditunggang. Dia berbeza, menggunakan Islam dengan menunggang Islam berbeza, saudara. Berbeza. Menunggang ini dengan tujuan jahat, dengan tujuan untuk kepentingan diri. Bila kamu rasa kamu nak guna ayat ini untuk diri kamu, kamu gunakan. Bila kamu rasa ayat itu mengena atas diri kamu, kamu tak nak gunakan. Kamu gunakan ayat lain. Bila kamu nak bersatu dengan UMNO, nak mengadakan muafakat nasional, kamu baca ayat Quran tentang penyatuan orang Melayu, tentang penyatuan orang Islam. Sebab apa? Nak menghalalkan kerjasama muafakat nasional itu dengan UMNO. Kamu membaca ayat Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Baca ayat Quran tentang betapa jangan berpecah belah, tentang menjaga penyatuan umat Islam dan jangan berpecah belah. Ini ayat Quran dilakukan dalam PWTC bersama dengan UMNO. Tapi bila nak berpisah dengan UMNO, pergi kepada bersatu pula. Kan? Dah dia tuduh pula UMNO itik patah kaki. Tengok. Bila berbaik, macam-macam. Batu nak bersama UMNO tu macam-macam. Dia habis dia tunggang, agama dia tunggang, malaikat pun dia tunggang. Bertakbir malaikat di langit, bergegar tiang arash apabila berlakunya penyatuan PAS dan UMNO. Kata lebay. Tetapi bila dia nak berpisah dengan UMNO, apa yang tak kata pada UMNO? Kluster mahkamah, itik patah kaki, macam-macam. Saya nak bagi tahu UMNO, itu pengalaman baru bagi kamu. Tapi bagi kami dalam keadilan, kami dah lama bagi tahu. Kami dah lama rasa berkawan dengan PAS ini macam mana. Sebab itu sempena bulan Ramadan ini, saya nak menasihatkan ahli PAS. Puasa maksudnya mensucikan, membersihkan dalam hati kita. Kalau betul kita sayang kepada Islam, kita kena pilih mana pemimpin yang kita nampak betul-betul nak buat Islam. Nak buat Islam bukan hanya pemimpin itu tutup kedai judi, saudara.
Kadang-kadang kita pandang benda-benda ni benda zahir. Tutup kedai judi pada kita, oh itu Islam lah. Tapi menambah cabutan judi pada kamu tidak Islam. Di sini kamu tutup, di sana kamu buka. Di sini kamu buat halal, di sana kamu kata haram. Itu bukan cara Islam, saudara. Sebab itu di Kelantan, kalau nak katakan pemerintahan Islam itu, dia tutup kedai judi maka masalah habis selesai. Tak selesai. Tutup kedai judi, berlaku maksiat macam-macam di Kelantan. Data menunjukkan berapa banyak. Ya? Di antara yang tertinggi, bukan paling tinggi lah, di antara yang tertinggi. HIV-nya, dadahnya, semua muhramnya. Ya? Ada ustaz yang merogoh dan melewat anak murid dia di sekolah dia sama. Sampai ada kes bunuh diri yang banyak, terpaksa buat solat hajat dekat Jabatan Tendung. Macam-macam masalah. Itu masalah sosial. Belum kira lagi masalah asas, keperluan asas, air dan sebagainya. Kamu nak cerita konsert di tempat lain haram, di Kelantan okey. Di Kelantan okey. Buatlah konsert mana pun. Ha? Di Kelantan boleh. Dedah baju, perempuan berjoget-joget Kelantan boleh, tak masalah. Kan? Oh marah judi, oh judi. Tapi kamu dekat kawasan kamu tu berlaku je apa-apa, bola sepak ke, bertaruh berjudi. Ha? Tomoy yang banyak berlaku Muay Thai tu, kan? Pertandingan Tomoy Muay Thai. Banyak yang dilangsungkan di Kelantan. Ingat kita tak tahu, kamu ramai yang bertaruh berjudi lah tu. Walaupun tak ada kedai judi situ. Laga ayam nak kapal sawit berlaku di Kelantan. Berjudi juga. Jadi kita kata, bukan kita nak benarkan judi, tapi Islam itu bukan di situ saja. Bukan situ saja. Ada yang lebih penting, yang lebih utama sepatutnya kamu selesaikan kalau kamu nak jadi sebuah kerajaan atau negeri Islam.